Anggap ni pagi Okay. Nampak besar tak? Nampak. Nampak Fuske. Konnichiwa. Ohaya gozaimasu minasan. To sensei. Hari ini kami akan membentangkan pembentangan tentang cultural experiential learning ataupun pembelajaran pengalaman silang budaya iaitu Jepun. Dan apa yang kami nak fokuskan dalam pembentangan ini adalah iaitu mengenai kebudayaan origami yang popular di Jepun, kemudian furoshiki iaitu jenis balutan-balutan dalam Jepun dan juga pakaian tradisional Jepun iaitu yukata. Okay, baiklah. Iaitu guru pemember ataupun ahli kumpulan kami terdiri daripada iaitu saya, Najimi Des, kemudian Akif-san, Hafizu-san dan juga Fawaz-san. Empat-empat ni tak akan membentangkan tentang tajuk pada hari ini. Kemudian isi kandungan dalam tajuk pembentangan kami ialah pertama kami akan membentangkan tentang pakaian tradisional iaitu pakaian jenis yukata, kemudian origami, kemudian osukai sumi, kemudian katakake fukuro dan juga double bottle. Dan ketiga-tiga ni osukai, katakake dan double bottle adalah jenis balutan dalam Jepun. Okey, seterusnya kita akan pergi pada tajuk pertama iaitu pakaian tradisional Jepun ataupun lebih spesifiknya jenis pakaian ni dinamakan Jinbei Yukata. Okay, yang saya pakai sekarang ni kan, ni adalah gambar saya ni pun. Ni adalah saya. So ini namanya Jinbei Yukata. Okay, apa dia Jinbei Yukata? Dikenali sebagai pakaian yang untuk bersantai ataupun boleh digunakan dalam aktiviti-aktiviti casual di rumah. Seperti ini boleh jadikan pakaian tidur ataupun pakaian di ruang tamu dan juga pakaian untuk berehat untuk warga-warga Jepun. Dan juga lebih popularnya sekiranya ada kat Jepun tu, ada kadang-kadang ada festival bunga api, festival Bon Odori. Tapi lebih famous kadang-kadang ada festival yang dia ada pertunjukan bunga api. Kadang-kadang dia akan mengajak lelaki ni mengajak teman wanita dengan memakai baju ni. Untuk apa? Sebab dia nak teman teman wanita ke festival bunga api. Itu kebiasaannya budaya Jepun lah. Kemudian baju ni juga sejuk, amat menyejukkan kerana dia berbuat daripada fabrik dan juga kapas. Jadi ini sesuai lah untuk digunakan semasa tidur, semasa berehat di rumah kerana pakaian yang sejuk dan juga lebar. Okey, ni yang saya pakai. Kemudian, okey, ni contoh-contoh pakaian yang saya ada dekat rumah. Okey, ni pakaian ni ada banyak corak iaitu corak tulisan-tulisan hiragana Jepun. Okay, jadi jom kita tengok macam mana pakaian ini secara detail. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, sama-sama kita saksikan video ini. Ohayo gozaimasu. Hari ini saya akan tunjuk pakaian tradisional Jepun iaitu Jinbei Yukata dan bersama pedang tradisional Jepun katana. Hai. Untuk anda. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada tentang pakaian tradisional iaitu yukata yang saya telah bentangkan tadi. Baiklah, kita akan pergi seterusnya kepada origami.
Baiklah, terima kasih kepada samurai terakhir Jepun kita yang sebentar tadi telah mempamerkan pakaian dan senjata beliau. Jadi seterusnya saya akan menerangkan pula satu lagi budaya Jepun iaitu origami. Jadi persoalan yang timbul pada hari ini, pada malam pada pagi ini iaitu apa itu origami? Apa itu sejarah dia? Apa teknik asas dia? Apa ciri-ciri yang ada pada origami dan apa cara untuk membuat origami ni? Baiklah, yang pertama sekali mari kita pergi kepada apa itu origami. Apa itu origami? Origami ialah seni melipat kertas yang berasal dari Jepun. Perkataan origami itu sendiri ialah dari dua perkataan iaitu oru yang bermaksud melipat dan kami bermaksud kertas. Jadi apabila digabungkan oru dan kami, ia menjadi origami yang bermaksud melipat kertas. Jadi origami ni ialah satu seni yang boleh wujud dalam banyak bentuk, iaitu kita boleh buat bentuk kertas, boleh buat bentuk haiwan, boleh buat bentuk katak, boleh buat bentuk burung. Jadi origami ni dia ada banyak tahap. Tahap mudah, sederhana dan sukar. Bergantung kepada kita punya kita punya kehendak lah nak buat binatang apa. Contoh kita nak buat binatang burung. Lipat kertas-kertas jadi burung. Baik. Seterusnya. Kejap ya, saya present. Nampak ke? Nampak? Jimmy masuk Jimmy. Jimmy tengah nak present. Dah. Okey kan? Teruskan. Minta maaf, teruskan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syai sebentar tadi. Kita dah faham apa tu origami. Sekarang kita tengok pula kepada sejarah origami itu sendiri. Kalau ditelusuri, origami ni dia dipercayai dia mula diperkenalkan selepas terhasilnya kertas. Yang mana kertas ni pada asalnya adalah daripada Cina. Lepas tu yang kertas daripada Cina ni dia dibawa kaedah pembuatan kertas tu dari Cina ke Jepun pada era Heian ni. Iaitu 794 ataupun 1185 tahun. Kiranya boleh kata macam sangat lama dah sekarang ni. Tengoklah dia punya ni 7th century kan. Yang mana mereka bawa kertas ni. Dan pada masa tu ada pada selepas tu lepas dah ada kertas ni lama kelamaan dia dah melalui pelbagai naik taraf lah dan sebagainya. Yang mana sehinggalah diperkenalkan sejenis kertas yang namanya washi. Washi ni dia kertas yang nipis tapi dia kuat, dia tahan lasak. Dia tak mudah nak koyak. Kalau nak tengok contoh washi boleh tengok yang gambar atas sebelah kiri tu. Yang tu washi. Dia kegunaan dia digunakan untuk balut offering. Dia balut offering dekat offering dalam upacara penyambahan tu sendiri. Yang ni. Ini adalah washi. Dan bila mana orang Jepun ni dia tengok benda ni, dia tengok lipatan washi tu lawa, dia tengok cantik. Jadi mereka mulalah start melipat-lipat washi tu sendiri. Dan dari situ lah mereka semakin menggunakan origami tu, mereka makin membuat origami. Dan kemahiran buat origami pada zaman dahulu ni, dia popular dalam kalangan orang Jepun yang elit. Sebab pada masa tu kertas mahal. Bila kertas mahal, hanya orang bangsawan je lah yang dia boleh pegang. Dia boleh guna. Lagi pula bila nak buat origami, kalau macam pandangan kita orang yang biasa ni mungkin kita tengok macam mungkin dia adalah benda yang tak bermanfaat atau benda yang membazir. Sebab dia kertas dia macam lipat-lipat. Tapi ini mereka punya ni lah adalah satu kemahiran yang
lihat sebagai kemahiran khas lah pada masa tu. Dan mereka menggunakan jenis kertas yang washi juga, tapi dia adalah di dalam dia ada cop-cop yang cantik. Macam boleh tengok kat belah kanan tu, yang ni nama dia Chiyogami. Yang mana dia telah ditekap macam ada unsur-unsur semula jadi. Ada unsur-unsur bunga-bunga pada kertas tu sendiri. Jadi bila dia buat origami tu, dia akan jadi cantik. Jadi ada nilai estetik di situ. Dan lama kelamaan origami ni semakin kertas tu dia dah disebarkan bersemua kan. Jadi di origami ni dia menjadi hobi masa lapang pula orang. Yang mana mereka bosan-bosan, mereka buat keluar kertas, mereka main origami. Dan kalau sekarang, origami ni kebiasaannya dia, kalau macam kita memang kita akan main pada waktu masa lapang, ikut orang lah. Tapi kebiasaannya dia dekat kanak-kanak, kita akan bagi kertas kat orang untuk mereka buat origami. Sebab banyak manfaat daripada boleh kita buat origami tu sendiri. Okay, seterusnya. Okay, dalam origami ni saya nak cakap ada dua je teknik asas yang dia guna untuk penghasilan origami ni. Yang pertama adalah Yama-ori. Yang mana lipatan dia, dia ingin membentuk macam bukit. Lipatan dia naik ke atas. Jadi dia masuk ke bawah lah. Ini adalah dia ada Yama-ori. Teknik yang pertama. Yang teknik yang kedua pula adalah Tani-ori. Yang mana dia lipat masuk ke dalam. Yang mana dia akan membentuk lurah. Membentuk lurah dia jadi bentuk macam V tu kan. Ya, dua teknik asas ni yang dia digunakanlah dalam penghasilan origami. Ada lagi teknik yang lain tapi inilah dua yang asasnya. Macam mana? Yama-ori, Tani-ori. Okey, itu saja. Baik guys, kembali lagi kita. Seterusnya kita lihat pula kepada slide-nya origami. Jadi antara kelebihan yang kita dapat lihat pada origami ni sendiri ialah yang pertamanya ialah menjana minda. Apa yang saya cakap menjana minda dekat sini ialah dia menjana minda kita untuk berfikir dengan secara kreatif dan kritis. Macam mana kita nak bentuk ikan dengan satu helai kertas? Pernah tak kita fikir? Jadi benda ni dia membentuk kreativiti dan kemahiran kita secara tidak langsung bila mana kita cuba untuk membentuk ikan dengan sehelai kertas. Jadi itulah saya cakap, dia akan menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis pada pembuat origami itu sendiri. Okey, yang seterusnya yang kedua, apa yang kita dapat lihat ialah aspek minimalis dalam kesenian. Jadi apa yang saya nak cakap aspek minimalis tadi. Jadi minimalis ni hanya dengan sehelai kertas kita bentukkan satu benda, satu haiwan. Contohlah kita bandingkan dengan seni lain. Seni lain kita nak buat satu arca. Arca kita perlukan kepada bahan-bahan yang banyak, simen, alat pahat apa semua tu. Jadi itu saya dapat lihat kuranglah dari segi minimalis sebab dia memerlukan kepada banyak alatan. Berbeza pula dengan origami ni, dia hanya perlukan kepada kertas. Jadi dia boleh membentuk haiwan-haiwan dan bentuk-bentuk lain. Jadi di situlah kita dapat lihat aspek minimalis dalam kesenian tu sendiri. Jadi origami ni pula dia boleh bentuklah pelbagai warna dan pelbagai bentuk yang mempelbagaikan lagi dia punya kesenian tu lah sendiri. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni okey. Okay, tanpa melengahkan lagi masa, mari kita lihat kepada video origami seorang insan yang kreatif membuat origami.
Okey. Anda dah lihat satu video seorang insan yang dia menghasilkan. Sabar kejap, saya nak huraikan kejap video tadi. Okey, macam anda lihat tadi, anda telah lihat satu video seorang insan yang kreatif telah menghasilkan satu binatang yang dipanggil crane menggunakan kertas. Nampak tak? Jadi, mari kita lihat pula kepada insan kreatif yang kedua. Kita lihat pula kepada video yang kedua. Insan ni bukan saja kreatif, malah dia lebih kritis dan inovatif dalam menghasilkan origami ni. Ohayou gozaimasu. Origami kaeru. Okay, Jimmy kalau macam nak laju boleh? Playback speed tu bagi laju. Panjang ni. Tapi kalau kita lajukan, sayanglah kita tengok dia punya kreativiti dia terbuang begitu saja. Kita kena tengok. Allah. Tak apa. Saya ikut keadaan mas. Saya dah lajukan. Gembira saya dengar. Penuh dengan kesenian ya, dan ketepatan dan juga kejituan dalam membuat kerja. Kita dapat lihat dia punya lipatan amat tepat. Dari bucu ke bucu, petak ke petak, tanpa ada yang melebih antara satu sama lain. Sangat indah seni ini. Dapat lihat dengan tekunnya dia melipat, membuat bentuk. Jadi Hafizan, adakah ini budaya Jepun Hafizan? Ini satu budaya Jepun yang saya rasa kita boleh praktikkan dalam diri kita, iaitu ketekunan. Dia melatih ketekunan diri kita sendiri. Macam kita lihat seorang insan yang kreatif dalam video ni, secara tidak langsung dia melatih ketekunan diri dia. Habis memakai baju Nike, dia dapat membuat origami. Saya ingin menambah juga, dalam penghasilan origami ni kita kena tepat dalam kita nak buat benda ni semua. Tangan kita tu tengok. Saya menggunakan jari dengan sungguh baik sekali. Ya. Kelima-lima jari beliau menggunakan. Ya. Betul. Bukan senang benda ni. Lagi bila kita gunakan kertas tu, kadang-kadang dia sangat tebal, sukar untuk kita buat. Tak ada washi kan. Macam mana? Betul, Akif Akbar, betul. Okey, baiklah. Jadi Fawasan, apakah haiwan yang kamu bentukkan menjadi origami ni Hafif? Fawasan. Okey, baiklah. Origami yang saya buat ni, dia adalah katak. Katak yang dia boleh lompat. Boleh lompat dia? Kenapa saya buat katak ni? Ya? Boleh melompat? Masya Allah. Lompat. Seakan-akan katak yang sebenar. Ya. Itulah yang kita inginkan, bagi dia realistik. Masya Allah, betul lah. Aspek realistik dalam origami itu wujud. Okay, seterusnya kita pergi kepada pembentang slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada furoshiki. Okey, furoshiki ni merupakan seni membungkus barang dengan kain persegi yang berasal dari Jepun. Okey, furoshiki ni boleh digunakan untuk berbagai keperluan seperti membawa buku, membawa makanan ataupun untuk membawa hadiah. Okey, furoshiki mesra pengguna dan mesra alam kerana boleh digunakan berulang kali dan ianya dapat mengurangkan penggunaan beg plastik. Ini boleh menjaga kelestarian alam. Okey. Dalam furoshiki ni pula dia ada dua jenis, iaitu tradisional dan moden. Okey, ia melibatkan jenis kain lah. Kalau bahan tradisional ni kainnya daripada sutra dan sebagainya. Dan kalau furoshiki moden, dia daripada bahan rayon, nilon ataupun polyester. Okey. Kita akan lihat beberapa teknik yang digunakan untuk membungkus barang yang
untuk ni lah, untuk membungkus barang kan. Seperti makanan dan hadiah dan sebagainya. Okay, next. Okay, antara furoshiki yang saya buat ada 2, iaitu Otsukai Tsutsumi dan Katakake Fukuro. Okay, Otsukai Tsutsumi ni merupakan teknik yang digunakan untuk membungkus barang berbentuk persegi, iaitu seperti buku, kotak coklat ataupun yang sejenisnya lah yang berbentuk petak. Okey, barangan yang berbentuk petak kita akan guna teknik Otsukai Tsutsumi. Okey, manakala Katakake Fukuro pula merupakan teknik digunakan untuk membungkus barang yang boleh disangkut di bahu seperti beg, tas dan sebagainya seperti di dalam gambar. Okey, kita akan lihat kaedah teknik Otsukai Tsutsumi dan Katakake Fukuro. Next. Okey, secara teorinya, cara untuk membuat Otsukai Tsutsumi ni adalah seperti berikut. Yang pertama adalah dengan meletakkan buku yang ingin dibungkus di tengah. Dan kemudian kita akan ambil sudut daripada berlawanan, bertentangan dan tarik ke atas. Seterusnya kita akan ikat, simpulkan. Kemudian kita ambil pula 2 sudut yang berlawanan yang lain. Juga tarik ke atas dan simpul di atas buku tersebut. Maka ambil 2 sudut kain yang tersisa dan ikatkan juga di atas buku sehingga terbentuk sebuah pegangan. Maka buku sekarang terbungkus dengan aman dalam furoshiki dan boleh dibawa dengan mudah. Okey, itu daripada sudut teori. Kita akan lihat bagaimana cara untuk membalutnya. Ohayo gozaimasu. Furoshiki. Barangan berbentuk petak. Okay, next. Kita akan lihat pula kepada furoshiki Katakake Fukuro, iaitu kita akan buat tas lah untuk kita letak barang dan boleh kita sangkut di bahu. Okey, kalau secara teorinya seperti berikut, iaitu hanya meletakkan barang yang ingin dibungkus di tengah. Kemudian seperti kaedah Otsukai Tsutsumi juga, cuma kainnya sedikit panjang untuk kita letakkan di bahu. Okey, ini daripada sudut teori. Kita akan lihat kepada teori, kepada praktikalnya. Next. Furoshiki.
Baiklah, terima kasih kepada Akif San kerana telah memetangkan kedua-dua jenis balutan yang cukup-cukup kemas dan juga cukup-cukup mudah untuk kita praktiskanlah dalam melipat kain tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada yang terakhir. Furoshiki yang terakhir ataupun kita dalam singkatkan fokus yang terakhir iaitu jenis furoshiki double bottle wrap atau dalam bahasa Inggeris dia double bottle wrap. Kerana apa? Dalam masa yang sama kita membungkus botol, kita boleh bungkus dua sekali botol sekaligus. Kerana apa? Kerana balutan furoshiki botol 2 kali ini ialah cara terbaik untuk membawa 2 botol ke pesta atau berkelah di bawah bunga sakura. Ataupun di Jepun biasanya kalau orang nak melepak ataupun orang nak berkelah di tepi sungai, di bawah pohon yang rendang dipenuhi dengan pokok sakura, mereka akan membawa banyak-banyak bekalan. Seperti botol, seperti kadang-kadang budaya diorang minum botol wine ataupun botol-botol alkohol. Diorang menyimpan 2 botol tersebut dalam satu kain. Jadi sekaligus senang. Tak perlu nak bawa pegang 2 botol tu dengan pakai 2 tangan. Kan? Jadi dengan ada satu kain sahaja boleh pegang pakai satu tangan sahaja. Iaitu seperti di gambar ini. Saya tunjuk ni hasil saya melipat botol 2 botol ni menggunakan satu kain sahaja. Dan kain ni juga khas daripada Jepun. Yang mana kain ni dibuat daripada nylon. Okey, kain nylon. Dan juga kebetulan kenapa furoshiki double bottle wrap ni mudah? Kerana ia sangat menyeronokkan untuk dibuat. Di masa yang sama, furoshiki double bottle wrap ni dia boleh digantung kat mana-mana besi ataupun batang. Seperti batang pokok. Jika tak tahu nak gantung kat mana, gantung je kat atas pokok. Kenapa ikatan ni sangat-sangat kuat untuk menampung kedua-dua botol tersebut. Jadi inilah cara yang terbaik jika nak menjimatkan alam sekitar, tidak perlu pakai beg plastik ataupun tidak perlu memakai beg-beg kertas kerana ianya akan membuangkan dan mencemarkan alam sekitar. Jadi dengan adanya beg seberguna ini ataupun kain seberguna yang boleh digunakan bila-bila masa, ianya akan memudahkan penggunaan yang tersebut. Jadi macam mana cara nak melipat dia? Step yang pertama senang. Iaitu on your reverse side diamond shape furoshiki, place your bottle centrally like this. Maknanya bentangkan satu kain tu 4 segi tepat, letakkan kedua-dua botol di atas kain rentang furoshiki tersebut. Dan kemudian apabila dah letak botol tersebut, kita mestilah menggulungkan daripada hujung B gulung-gulung sehinggalah ke hujung A. Dan setelah menggulung hujung B dengan gulung A, iaitu kita telah dapat satu gulungan panjang yang ada hujungnya kiri dan kanan iaitu C dan D. Dan apabila C dan D itu kita angkat ke atas, kita perlu mengikat seperti rajah yang keempat. Dan ikatan itulah yang membawa kepada teknik balutan bagi kedua-dua botol ataupun digelar sebagai furoshiki double bottle wrap. Okey, itulah sahaja cara ikatan yang sebenar untuk double furoshiki botol ini. Seterusnya, saya akan membuat secara praktikal dan amali tentang bagaimana cara mengikat furokashi 2 botol ini. Jom kita sama-sama saksikan dalam video ini. Hai, ohayo gozaimasu. Namae wa Najmi desu. Hari ini saya akan buat furokashi membungkus botol. Jadi begitulah berakhirnya tentang video tadi tentang amali cara mengikat furokashi yang pertama iaitu buku, furokashi yang kedua iaitu mengikat menjadikan beg
Dan juga ketiga, Fukashi mengikat 2 botol air. Jadi kesimpulannya apa yang kita nak dapatkan daripada budaya-budaya Jepun ini, kami mementingkan yang pertama penjimatan pembaziran alam, ataupun kita boleh dikatakan menyemarakkan kelestarian alam. Kemudian yang kedua, kami membudayakan nilai kesederhanaan, di mana dengan kesederhanaan tersebut kita boleh menghasilkan dan menjanah pelbagai seni yang begitu menarik. Yang ketiga, kita mementingkan kesopanan dan kesusilaan seperti apa yang diterapkan dalam budaya Jepun. Jadi itulah kesimpulan yang kami dapat hasil daripada ketika tiga-tiga budaya Jepun yang kami paparkan dan persembahkan pada hari ini. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan Hambaga ataupun kumpulan Wasabi dalam pembentangan ini. Sekian itu sahaja daripada kami, Sensei. Arigatou gozaimasu and ohayo gozaimasu, konnichiwa, sayonara. Yoroshiku onegai shimasu.